Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, saya ingin berkongsi tentang apa yang telah pun berlaku dalam pasaran Wall Street dan apa yang akan kita nantikan sepanjang minggu ini di pasaran Wall Street. Nampaknya hari ini saya tidak akan membuat sebarang live day trading oleh kerana sebentar lagi dalam beberapa minit saya lagi saya akan um, menghadapi terpaksa masuk meeting online bersama dengan teknologi provider. Jadi saya akan menyentuh mengenai dengan seperti mana apa yang selalu saya kongsikan dalam opening bell, tetapi ada lagi sedikit pendekatan lah untuk kita sama-sama memahami tentang apa yang ada dalam pasaran pada ketika ini. Jadi tanpa melengah masa, saya ingin berkongsi bahawa pada sepanjang uh, 12 bulan yang akan datang selepas Federal Reserve mengumumkan penurunan kadar faedah, ada 4 lagi penurunan kadar faedah berkemungkinan akan dilaksanakan sepanjang 12 tahun, 12 bulan yang akan datang, bukan 12 tahun ya, 12 bulan yang akan datang oleh Federal Reserve. Ini adalah daripada data-data yang baru dikeluarkan seperti mana data inflasi dan juga unemployment yang telah pun merubah landscape pasaran dan uh, memberikan Federal Reserve untuk melonggarkan keadaan kerana peluang pekerjaan tersebut nampaknya telah pun berkurang dan juga unemployment dan telah pun nampaknya meningkat dan begitu juga dengan inflasi yang semakin meningkat, tidaklah drastik, tetapi Federal Reserve ingin melihat kegiatan ekonomi tersebut mampu bertahan dalam keadaan yang inflasi yang meningkat, unemployment yang meningkat juga. Jadi mereka ingin mengawal keadaan tersebut dengan menurunkan kadar faedah yang sekian lama telah pun dinantikan oleh pasaran. Dan berkemungkinan pasaran Amerika Syarikat adalah pasaran yang terakhir untuk membuat keputusan menurunkan kadar faedah, yang mana penurunan kadar faedah ini di Eropah telah pun dibuat lebih awal berbanding daripada di pasaran Amerika Syarikat. Dan ini telah pun memberikan tekanan juga di dalam dolar indeks, walaupun ada lantunan yang cuba dilakukan oleh dolar indeks, tetapi harus diingat bahawa ini adalah objektif ataupun sasaran utama pentadbiran Trump untuk melemahkan US dollar ini agar dapat apa memberikan keinginan pasaran luar untuk memasuki dalam pasaran Wall Street ataupun pasaran Amerika untuk melabur dan sebagainya agar ianya lebih mampu dimiliki, mampu diakses. Sebab itu ini adalah memang objektif utama pentadbiran Trump untuk menurunkan kadar faedah tersebut. Dan pasaran emas meneruskan aliran meningkat sepanjang minggu lepas. Ini adalah data pada penutup hari Jumaat lepas, yang mana ia telah pun berada di bawah paras 3,700. Tapi kalau tidak silap saya, pada masa ini harga emas ini mungkin telah pun melonjak mencecah 3,700, in which pada minggu lepas ia telah pun mencapai paras tersebut. Dan ketidaktentuan dalam geopolitik juga memberikan uh, apa ni tujahan ataupun kekuatan di dalam uh, pasaran emas ini. Lain lagi apa ni pembelian central bank terutamanya daripada China yang masih giat dan rancak membuat pembelian emas ini untuk menjadikan reserve dalam uh, bank-bank pusat di pasaran China tersebut. Dan of course keseluruhan pasaran indeks utama pada hari Jumaat lepas yang dapat kita lihat semuanya membuat all time high, meneruskan lagi new high. Dan berkemungkinan ini adalah petanda berkemungkinan Q4 akan lebih rancak lagi. Tetapi walau bagaimanapun, saya akan berkongsi tentang satu perkara yang perlu kita perhatikan, yang mana ia telah melonjak lebih, bukan lebih, tapi telah melonjak 100% sejak awal suku kedua tahun ini. Dan seperti yang dapat kita lihat di sini daripada Bloomberg dan daripada Reuters pada
10 hari bulan September yang lalu bahawa S&P 500 pada penghujung tahun ini akan mungkin mencapai paras daripada 6,450 kepada 7,000 yang dapat kita lihat di sini daripada Barclays, Citibank, Deutsche Bank dan juga Goldman Sachs. Dan kalau kita lihat in terms of seasonal tracking yang selalu kita lihat dalam presidential cycle ini, yang mana post electionnya ni memanglah satu lagi apa tu kesinambungan daripada electionnya, yang mana electionnya midterm electionnya biasanya pasaran akan moving on the sideway seperti yang dapat kita lihat di sana. Dan pada ketika ini semasa cycle post electionnya ini nampaknya S&P 500 bergerak nampaknya bergerak seiring dengan teori dan cycle-cycle yang telah pun berada di dalam dunia ini sejak hampir 100 tahun yang lalu. Kalau lebih tepat lagi 98 tahun. Jadi cycle ini masih lagi berfungsi dan boleh jadikan satu reliable indicator untuk kita semua. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, tahun depan 2026 midterm, walaupun nampaknya pasaran ini membuat mungkin sideways, tetapi ia memberikan peluang yang baru untuk kita membuat persediaan untuk pre-election ia. Dan sepanjang minggu lepas kita melihat tiga sektor utama telah pun membuat tujahan yang kuat, didahului oleh perkhidmatan perhubungan dan diikuti oleh teknologi serta consumer cyclical. Dan sepanjang tahun ini kita pun dapat melihat sektor teknologi, bahan mentah dan juga perkhidmatan perhubungan semuanya membuat kenaikan lebih daripada 20%, dan ini adalah impak dan kesan daripada tema pelaburan pada ketika ini, iaitu artificial intelligence. Dan kalau kita melihat daripada carta ini, uh, artificial intelligence daripada Goldman Sachs telah pun meningkat hampir 30 trilion dolar berbanding apa yang telah pun kita lihat sejak tahun 2022 di bawah 10 trilion. Dan ini dalam jangka masa kurang daripada 3 tahun, ia telah pun menggandakan hampir 3 kali ganda daripada jumlah terdahulu 10 trilion US dollar. Dan pasaran saham pada seluruh dunia secara global telah pun menghampir paras 150 trilion US dollar. Dan ini adalah pasaran yang besar, amat besar tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita meraih peluang-peluang keuntungan. Jadi janganlah kita masuk dalam skema-skema tu dan program-program yang menjanjikan keuntungan yang tepat ataupun tetap dalam pasaran itu, sedangkan kita bernasib baik untuk mempunyai ilmu untuk melihat dan mempelajari, berdagang dan melabur dalam pasaran saham. Bukan saja pasaran saham tetapi juga pasaran-pasaran kewangan secara global. Dan kalau kita lihat di sini telah pun menghampiri jumlahnya, market cap menghampiri 150 trilion US dollar. Kalau kita dapat 1% je, selamatlah kita. Okay, so sepanjang minggu ini apa yang diperhatikan ialah yang penting ialah hari Jumaat nanti, iaitu PCE Price Index. Itu adalah data yang amat penting di samping daripada GDP, current home, new home sales dan juga Global Manufacturing dan Services PMI yang dikeluarkan pada malam ini nanti. Dan Micron menjadi tumpuan, dan juga dari segi retail juga menjadi tumpuan, iaitu Costco. Earnings yang akan dikeluarkan, quarterly earnings akan dikeluarkan. Dan adakah impak yang telah pun dinyatakan oleh Presiden Trump baru-baru ini, yang mana beliau mengatakan syarikat seharusnya menukar quarterly earnings ini kepada biannual earnings. Dan Securities Exchange Commission ataupun SEC sedang menimbangkan untuk mengubah quarterly earnings kepada biannual
earnings, earning report ya, earning reports. Jadi mungkin ini akan berubah sedikit landscape pasaran, terutamanya dalam pasaran Wall Street. Dan berkemungkinan juga pasaran-pasaran saham yang lain mungkin akan mengikut jejak langkah yang sama. Jadi ini yang perlu kita nantikan, kita perhatikan sama ada ianya akan berubah. Tetapi menurut Securities Exchange Commission, yang mungkin ada besar kemungkinan yang akan diubah daripada quarterly earnings kepada biannual uh, earnings. Earnings. Maknanya setahun dua kali saja report earnings ini akan dikeluarkan di pasaran Wall Street. Okay. Dan yang ingin saya kongsikan ini adalah bonus tuan-tuan dan puan-puan, yang mana pasaran tertentu iaitu uranium telah pun membuat kenaikan 100% daripada paras terendah pada bulan April tahun ini. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, apa yang pernah berlaku sebelum ini, bila uranium membuat kenaikan ada sesuatu yang berlaku. Dan ingat tentang Oktober, kita ada Oktober Run yang akan mungkin berlaku dan mungkin ada sesuatu yang mungkin akan berlaku lagi pada bulan Oktober ini kerana uranium ini menjadi permintaan yang tertinggi dan keadaan ini kalau kita lihat daripada segi geopolitical tension pada ketika ini, mungkin ada sesuatu yang mungkin berlaku. 2 tahun yang lepas kita telah pun melihat keadaan ini juga mempunyai persamaan ataupun sejarah mungkin berulang kerana terdahulu uranium telah pun membuat kenaikan sejak bulan Ogos, tetapi ini kenaikan berlaku sejak April sehingga kini. Dan sebelum ini kita dapat melihat salah sebuah negara yang berdaulat yang kononnya rapat sekutu dengan itulah Amerika telah pun menjadi satu sasaran. Dan apakah selepas ini sesuatu yang akan berlaku nanti pada bulan Oktober, semuanya perlu kita perhatikan sama ada sesuatu besar yang akan berlaku ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita lihat in terms pun apa yang telah pun terjadi sebelum ini, berkemungkinan ianya tidak akan begitu menjejaskan pasaran kerana pasaran nampaknya bergerak lebih, kalau kita lihat indeks pasaran tadi ya, meneruskan aliran meningkat. Kalau pun ada correction itu mungkin akan minor. Dan secara teorinya ya, pasaran saham ini akan bergerak 6 bulan lebih awal, berbanding data-data yang akan kita lihat, laporan-laporan data yang kita lihat. Jadi semua ini perlu kita perhatikan sama ada ia akan memberikan peluang. Of course, ia akan memberikan peluang kepada kita. Tetapi kita harus bijak untuk memilih di mana nanti hal-hal tujuan dalam pasaran tersebut. Sekian, terima kasih. Itu saja perkongsian saya kali ini. Waktu sekarang telah menunjukkan 9.30 dan meeting saya akan bermula 9.45. Jadi saya tidak akan berkesempatan untuk membuat sebarang live day trading kerana saya memerlukan persediaan meeting ini ya. Okay, so itu saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan kembali bersama dalam sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.